الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berhormatnya kepada Imam Khatib Bilal dan pula kepada kamakan-kamakan masjid yang saya tak lupai, dan kepada pengerusi yang menjemputkan saya ke sini ataupun ke atas kursi sebagai kehormatannya, dan kepada daripada Tok Nebe dan Tok Meni semua yang di sanjung tingginya yang ada di dalam kampung Kebun Sirih ni, dan semua kepada kaum bapa dan kaum ibu yang saya hormati, lagi pula yang disayangi kepada adik-adik dan saudara-saudari hadirin hadirat yang ada di hadapan saya pada malam ini. Jadi alhamdulillah, pada akhir-akhir dan hujung bagi bulan Syakban ini, saya pun tak lupai kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala wi peluang kepada saya boleh mari bercakap sepatah dua kata dengan kawan bapa dan kawan ibu di sini. Jadi alhamdulillah lah, kerana permintaan daripada orang-orang kita sini. Hak sungguh dalam tengok mari itu program-program kita pun sangat-sangat sibuk lah. Kalau tengok di jalan ni sangat sibuk, tapi kerana permintaan daripada abesuh kita ataupun Yusuf kita ni, saya minta saya datang ke sini. Saya pun nak tolak pun tak boleh lah. Walaupun nak tolak kerana orang sini pun ramai daripada peminat-peminat kita yang duk pergi mengaji di Jabak seperti ni tu ramai. Jadi kita nak tolak pun jadi walaupun tak orang panggil tak nak luk lah ataupun tak nak lepas. Walaupun bagaimanapun saya pun datang juga ke sini sebagai ucapan, kerana lawan itu banyak sangat daripada ceramah-ceramah itu banyak. Boleh kata bulan ni kalau turut mari tu siapa ke puasa tu, tapi saya pun tolak setengah tu ambil hak sini, lepas tu ada hak Malaysia lagi. Lepas tu akhir lah. Saya pun tamat dah, lepas dan ni pun saya nak tamat dah masalah ceramah pun saja ni. Dah kamar dia. Sebelum daripada saya nak bercakap tentang samut bulan Ramadan, ataupun dikatakan samut bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan umur pada kita lagi, bagikan peluang pada kita lagi. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Minta Allah Ta'ala sampaikan umur kita, panjangkan umur kita lagi. Sama-sama kita boleh jaga. Dah jagakan tarawih, dan kita boleh jagakan semaya jemaah, dan kita boleh jagakan Al-Quranul Karim. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat sayang kepada mereka yang dapat jagakan salatul jamaah, dan orang dapat jagakan salatul tarawih di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah Nabi pun berdoa banyak-banyak pada Allah dengan kata, Allahumma ballighna Ramadan, wahai Allah, minta Engkau sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi ibu dan bapa yang dikasihi sekalian, jadi pada malam ni, malam yang Allah Ta'ala bagi berbahagia dan bagi bertuah pada kita, sama-sama kita boleh mengingati ke Allah, dan kita boleh bermuzakarah tentang kebesaran Allah, dan boleh kita mengingati pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ialah bukannya harga, dan pula bukannya masalahnya bukannya harga, bukannya nak boleh bayar lah. Jadi kemudian kita nak kecek belum pada nak masuk Ramadan, kita nak kecek sikit tentang masalah ilmu, masalah semaya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabri, wasalisu yu'ta kitabahu biyaminih, warrabi'u yamurru 'ala sirati kalbarkil khatif, wal khamisu yudkhiluhu Allahul jannata bila hisabin wala 'adzab. Sebelum daripada kita nak masuk kepada bulan puasa ni, gapo kata hak kita kena buat di dalam bulan puasa? Sekarang learning ni kita boleh jaga dak pergi semaya jemaah ibu bapa semua ni. Ni benda besar, ni benda makin ni kita hari-hari benda buat teh hari-hari. Lepas tu kalau kita nak tengok kampung mana, kampung yang hidup, kampung yang maju, kalau di situ saat ni tu, kalau kampung yang hidup jemaah, kampung tu boleh kita kenal kata kampung tu kampung hidup. Jadi 2-3 tempat lah kita duk jalan dalam taning jalan ni kampung hok ramai jemaah. Satunya kampung Tanah Putih, Dalai. Yang dua kampung Kopini. Jadi kita duk jalan tengok mari betul lah dengan hadis Nabi katanya, di kampung mana banyak orang berimi, mana di situ banyaklah orang jemaah. Di kampung mana banyak orang takwa kepada Allah, di situ banyaklah orang jemaah di masjid. Jadi kita tengok di situ tu di kampung Tanah Putih dan di kampung Kopini ni, kalau semaya jemaah ni. Semaya jemaah ni kalau kita kira mari kadang-kadang dekat-dekat nak penuh. Kalau goreng isya ni lebih dah setengah. Jadi kampung ya tu kalau kita tengok nak buat kerja hab kebajik ke, kalau nak minta khairat, minta gapo, seni-seni ya, sebab orang yang mari semaya jemaah. Orang makna kata orang yang mari semaya jemaah ni, makna kata dia tu separuh daripada orang fahamkan agama Allah Ta'ala dan orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau sebelah balik kan makan masjid ataupun penggawai daripada orang yang bersakut pada masjid ni, kalau nak minta khairat, nak minta kebajikan, nak minta buat apa saja, ya tak payah. Kerana apa? Kerana orang ni ya sudah faham. Orang ni ya sudah dekat dengan Allah, dia percaya dengan Allah. Maka Nabi kata sininya, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'. Nabi kata barang siapa yang semayalah ia akan semaya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya serta jemaah. Semaya serta jemaah. Hak ni dak khilaf, kata setengah jemaah tu fardu ain, kata setengahnya fardu kifayah. Jadi kalau kita tengok pada hadis Nabi tu, kalau orang tak semaya jemaah ataupun tak mari semaya di masjid,
Nabi suruh sahabat-sahabat saat itu kumpulkan kayu api. Gawa dia? Kumpul kayu api untuk bakar umur retak mari semaya. Jadi kalau kita pandang kepada hadis ni bermakna kata semaya jemaah ulama ambil fahami daripada hadis ni kemudian ulama kata semaya jemaah fardu ain. Tapi di atas kaul yang mu'tamad, kaul yang diberpegangkan oleh ulama yang katanya semaya jemaah ni dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah nak mana kata kalau lah kapun ni tok imam tok khatib tu mari semaya maka lepaslah dosa kapun ni dok pergi hak ni hak sangat ni lagi ni. Tok imam tok khatib buat makan semaya tak apa kita lucuklah dosa ni. Maya rumah pun tak ada apa. Tapi hadis lain mai lagi. Hadis katanya dalam Bukhari kata salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ni rawahul Bukhari. Dan satu hadis riwayatkan oleh Muslim salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 25 darajah. Bermula semaya jemaah saat itu terlebih baik daripada semaya seorang diri, ialah lebih baik daripada semaya seorang diri dengan 20 darjat. Makna kita semaya seorang boleh boleh tu ulama kata kalau mung tu khusyuk dan mung tawaduk dalam semaya. Kita semaya rumah seorang. Maya rumah seorang malah nak mai masjid, nak mai rumah weh. Usalli fardal isya 4 rakaatin imam dah adaan lillahi taala. Allahu akbar. Maya seorang. Semaya seorang ulama kata boleh pahala sekira dia tu khusyuk dan tawaduk ambil daripada awal takbiratul ihram hingga wisalah boleh ya. Tapi kalau semaya tak ada khusyuk dan tawaduk, hak tu tak ada boleh gapo. Tak ada boleh gapo-gapo dia, tak ada boleh balas siapa, tapi sah tu sah lah. Pakai tu pakailah, lepaslah taklif, lepaslah daripada tutup teh. Tapi makna katanya masa Allah kata dia saat ni tu boleh pahala tu tak ada, tapi lepas daripada tutup teh syarak, lepas daripada tutup teh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata sini barang siapa yang semaya 5 waktu serta jemaah, falahu baginya bagaimana khamsatu asya. Tu hai 5 perkara ibu bapa. Ni kita biasa dengar semua ni. Tapi yang nak buat amal ya payah. Dengar tu dengar belaka. Semaya jemaah boleh pahala 27. Tapi nak yakinlah hati. Nak berasa lah hati. Nak berasa bersera lah hati. Nak rasa atas semaya jemaah ni pahala besar. Semaya jemaah Allah Ta'ala keberkat dalam hidup. Semaya jemaah Allah Ta'ala kebaikan dalam hidup. Semaya jemaah Allah Ta'ala berkat dalam hidup. Allah Ta'ala nak yakin ni payah. Kata tu tak payah supaya kita kecek bak sobar tu lah. Bak sobar tu tak ada payah. Kita kena sobar. Kena tah demo tak apa. Dia kena tah kita kan cengang juga. Tunggang juga Sobar tak payah sobar. Kena tahu sobar lah. Wak kan orang tua mati bahasa ya. Siapa umur ni. Kena tah demo tak apa. Misalnya dia nak demo tepuh di mutu. Balik mutu patah kaki sobar lah. Bahasa dia uji Allah Ta'ala. Kena tah kita bengang juga lah. Kecek ya tak payah, tapi nak buat amal tu ya payah. Mau nak contoh misalnya mudah-mudah. Dia mau kata la ilaha illallah sepatah Allah Ta'ala jadi burung putih. Nak kata tu tak payah. Nak kecek tak payah, tapi nak boleh kata sebut la ilaha illallah tiap-tiap waktu. Nak boleh kata la ilaha illallah setiap-tiap minit. Nak boleh sebut Allah. Benar ni tak ada payah. Tak payah nak buat, tapi nak boleh kebuat tu ya payah. Supaya juga semaya jemaah. Mari semaya tu kau dah 10 minit, 20 minit, 15 minit ya mari sejid. Tapi nak boleh kemari tu. Kamu dia orang mana yang boleh semaya 5 waktu serta dia berjemaah, Allah Ta'ala bagi dia 5 perkara ibu bapa. Boleh ni tak apa dah lah ni. Pertamanya Allah Ta'ala beri seorang apabila dia semaya jemaah supaya kita saat ni mari semaya jemaah dah. Sebab tu kalau kita tengok mana hidup jemaah dah. Kampung tu rahmat besar. Orang situ satu padu. Orang situ dia jadi sepakat dengan sendiri. Pas situ buat kerja gapo mudah najah. Orang kampung situ tu mudah cari rezeki, mudah cari makan. Tamunya Allah Ta'ala bagi kepada orang semaya jemaah ni al-awwalu mula-mula sekali. La yusibuhu fakrun fid dunya.
tiada menipu akan dia akan seorang man shalla as-salawatil khamsah, tak menipu akan dia dan tidak mengenai akan dia fakrun fid dunya, oleh kepapaan di dalam dunia. Orang dia tak jadi apa-apa kalau kerja sikit-sikit, oi banyak. Kadang-kadang kerja sejer wajah tapi rezeki mari tu nampak tak padan dengan dia kerja. Dia ni kadang-kadang kerja pagi sampai ke petang duk lecuk saya, tapi rezeki hak boleh tak ada setara mana. Kadang-kadang boleh tak tahu pergi ke mana. Padah. Ini kita kena payah banyak orang duk kerja mari pagi sampai gelap pagi, kadang-kadang OT lek malam, tapi duk tak cukup situ. Duk rasa tak padan situ. Duk rasa tak cukup, tak padan, kadang boleh habis. Kok mana pucanya? Kok mananya sebab dia panggil rezeki dia tak ada barakah. Sebab tu Tuhan kata orang semaya jemaah 5 waktu sehari semalam, Allah Ta'ala tak akan menipu ke atas dia oleh kepapaan di dunia. Sebab tu saka papa ni jangan juga. Suponing dia mau kata duk turut orang tua kerak kuku malam dia mau tak leh. Buat apa dia? Kerak apa dia nya? Kerak kuku lek malam. Kerak rambut lek malam. Kerak misah lek malam. Orang tua dulu kata membawa kepada persakaan yang papa. Walaupun di jalan ni kita tak ada apa-apa, tapi satu hari kalau kita ada buat amal macam ni, dia dok jadi sendiri. Dia jadi kau sabit, jadi kau payah. Ya sebab dia mari. Dia tak jadi lalu. Misalnya kerak uku lek malam. Kerak rambut lek malam. Menyapuh lek malam. Ani mono ya saka apa-apa. Tapi Nabi kata sini, Nabi jamin kata orang yang semaya jemaah jaga 5 waktu sehari malam, la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang ni tak akan menipukan dia oleh kepapaan, oleh sesak sama sekali. Ni Nabi jamin sendiri dalam hadis ni. Nabi jamin sendiri kata orang ni dia tak akan bertepuh, tak akan menipu atas dia oleh kepapaan, oleh sesak. Patut orang panggil saka-saka papa tu kita nak jaga. Mana saka papa? Kerak kuku lek malam. Kerak rambut lek malam. Basuh puyuk saat ni tu maka menyapuh le rumah lek malam. Pas tengah lagi pula makan tambung le tempat basuh tak basuh selalu. Ni nak jaga ni. Orang di rumah ni nak jaga ni. Ya tak jadi lalu. Lalu ni kita kaya misalnya. Kita seni masalah. Getah kita boleh pikul-pikul masalah. Duit kita boleh berpuluh-puluh ribu masalah dalam sebulan, boleh siapa kata. Tapi depa bila Allah Ta'ala nak uji kita, teh nak tarik rezeki dia, ya buatlah sabar-sabar. Sebab kadang-kadang anak kita pergi belaga mutu, pergi tepuh demo mati, kita kena bayar. Duduk mari kita kena masuk hospital, kena bayar nyakit jantung, kena bayar beratus. Duit dah habis. Ni puca ni. Ni orang panggil puca asbab nak jadi ke papa es orang gak. Kerak rambut malam, lepas tu makan, tak basuh selalu. Duduk dalam tempat basuh tu, duduk taruh situ. Dengan nasi pun dalam lepak belai puyuk, nasi pun dalam lepak basuh, tulai pun dalam tu, tak ada sipir selalu. Bukan kata kita nak tidur saat ni tu, sipir wi molek, basuh pinggir wi molek, nasi kita gibuh le bekas wi molek, keda taruh jangan duk lepak dah. Ini ialah lakon ni salah satu daripada persakae yang nak buat kepada kita jadi papa ni. Ibu-ibu dan bapa kena tahu ni. Orang makan taruh dalam makan ni tu, taruh dalam apa bekas basuh dengan pinggir dengan nasi dengan tulai dengan apa. Ini orang payah duk atas dunia cari makan. Allah Subhanahu Wa Taala nak wi payah di atas dia tu cari makan ataupun nak apa? Yakni cari rezeki. Tapi kalau orang dia jagakan masa Allah dalam semaya dia, Allah Subhanahu Wa Taala tak wi ke apa jaga molek nyapu lek malam tu, mau tahu apa dia nyapu lek malam. Mung tak tahu sebab tu orang Cina dia tak sapu lek malam. Cuba perhati orang Cina. Tokpek Cina dia tak sapu lek malam rumah dia. Ya tak kalau sapu lek malam dia pegang akidah orang Cina ni. Ya tak kita sapu orang Cina tak supaya kita dah hambak rezeki tu baiklah rumah dah. Ni pegangnya orang Cina. Lepas tu di dalam Islam ni, kalau nak sapu orang Cina, kalau sapu malam juga, dia tak sapu, sapah tu baik keluar rumah. Dia ambil buh lah bekas. Dia tak nanti tahu isap.
Bagi orang kita dia tak ada kira sapu mata, tak ada kira sapu. Orang Cina dia pergi kata mentolak rezeki, lagi pula kita hamba rezeki tu baiklah rumah kita. Tapi dalam Islam tak boleh, sebab apa? Benda tu membawa kepada jadi kepapaan di dalam rezeki kita. Ni bab apa? Kalau orang jaga semaya jemaah, Allah Ta'ala tak boleh berlaku ke atas dia kepapaan. Yang kedua, orang jaga semaya jemaah, tak ada kira ni, besar, halus, kecil, muda, tua. Apa dianya? Yarfa'ullahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala mengangkat. Apa makna yarfa'? Yakni Tuhan menghilang. Di mana yarfa'? Rafa'an ni masa tertinggi. Asalnya raf'a mana terangkat. Yakni Allah Ta'ala memperhilang. Allah Ta'ala memperhilang, yarfa'ullahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala memperhilang anhu daripadanya, daripada seorang yang jaga jemaah ni memperhilang apa dia? Anhu daripadanya, daripada seorang azabal qabri, akan azab kubur. Orang jaga jemaah dalam dunia, orang ni tak sesak. Dalam dunia dia mudah cari makan. Dalam dunia dia buat gapo dia jaya, nak tagih, kalian nego pun nak tagih, kalian nego pun berjaya, kalian kerja kebun pun berjaya, kalian nyocok tani pun berjaya, kalau buat perniaga pun berjaya, kalian buat kelai pun berjaya. Orang yang jaga jemaah. Tapi bagi orang yang tak jaga jemaah, mafhum sebalik, faham sebalik, orang ni payah rezeki, payah cari makan. Dunia Allah Ta'ala balas lalu dia payah cari makan. Kalau boleh rezeki dia tak cukup, tak padas semua. Tak padas, tak cukup. Boleh banyak, tak cukup dengan banyak. Sama telah boleh sikit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhilang daripada dia azab kubur. Azab kubur, ulama kata seringnya azab kubur ke mana? Hak ulama royak di dalam kitab. Supaya mi anak dekat. Mok pek ke anak. Pek ke anak, mak dia gerai ke anak-anak hidup pek dia kerak, dia tekan masuk dada dia. Bawa nak dia pek serang, dia lepas. Maka azab kubur yang paling ringis ulama buat perbandingan supaya mak pek ke anak, maka dia tarik perapak di dada, lepas dah tu mak kena. Kemudian azab kubur yang paling ringis bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur saat ni apabila kita masuk le kubur pak saat ni tu deh. Mula-mula kita tak khabar lagi. Tak khabar ada wasa kedebel, akulah kaya le kubur sirih ni. Akulah kedebel, akulah benih, akulah yang seni, aku yang lebih, akulah aku. Tak khabar tu. Ya khabar ti kana? Apabila tanah masuk le mulut ya. Apabila tanah masuk le mulut ya, ya paling kani gelap. Paling kiri gelap, paling atas pun gelap, bawah pun gelap. Tanah sudah masuk dalam mulut dia, pas kubur pun mulalah perak ipik kubur ipik perak kubur pun ipik. Tapi orang ni beriman kepada Allah, dia ipik perak kali ke kubur pun lepas setengah. Tapi orang hak malah semaya, duk tah dunia malah semaya, berat kepala nak akid semaya, malah nak mari ke masjid, duk rumah pun tak semaya. Kubur saat ni hipik dia ni, azab kubur ni kerak. Siapa tulen rusuk dia saat ni tu jadi bercanggah. Maka roh-roh ni ulama bagi 3, bagi 4 semua. Dah. Lepas tu azab kubur, ulama kata orang duduk dalam kubur ni Allah Ta'ala azab tubuh badan jasad dia serta roh ke badan saja ke roh sekali dengan roh. Kata ulama Allah Ta'ala mengazabkan seorang yang mati jasad serta roh. Itu di atas satu kata dan di atas satu kata lagi azab roh saja. Sebab apa? Tubuh badan dia masa seminggu hancur lebur dah, jadi baja tanah dah. Sebab tu ulama kata roh saja diazab. Dah. Kemudian roh manusia ni terbahagi kepada 4 bahagi. Yang pertama, mun oyak cara sepetah lalunya, roh mula-mula sekali kita nak keceknya, roh bagi para syuhada
dan orang-orang yang mati di jalan Allah. Dia saat itu nak meninggikan agama Allah. Macam kita tak orang ngajar, orang ngaji, orang perang di jalan Allah, ruh syuhada. Orang ning Allah Ta'ala jadi ruh dia semacam burung. Allah Ta'ala jadi ruh dia burung. Kama dia burung saat itu duk terbang di dalam syurga Allah Ta'ala. Ni ruh yang pertama mana ayat ni? Ruh bagi para syuhada, bagi ulama-ulama dan aulia-aulia orang ngaji semua. Allah Ta'ala jadikan ruh syuhada ini jadi burung yang hijau, duk terbang di dalam syurga Allah Ta'ala. Lepas tu yang nak terbang pergi ke mana? Haitsu syaa, di mana yang dia kana. Dia nak pergi mana lah syurga, Allah Ta'ala wi izin ke dia belakang. Boya puas terbang, Allah Ta'ala buat sekeduk, buat supaya ngasare daripada maka dia mari rehat di situ dia kata, dia puas terbang. Ni ruh yang pertama. Dan ruh yang kedua, ruh bagaimana? Wa amma arwahul mu'mininal muznibin. Dan ada pun ruh bagi orang-orang yang berdosa, orang mukmin. Macam kita ni orang beriman ke Allah ni, orang adakah? Ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kata dalam kitab wa amma arwahul mu'minin al muznibin. Ada pun segala ruh-ruh orang beriman tapi berdosa. Kita ni orang beriman, kamari kita berdosa ke Allah Ta'ala, lepas tu berdosa kita tak ada nak taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata ruh-ruh ni kau dia, yakni digantungkan akan dia di antara langit dan bumi. Ingat ni ruh ni ruh mana? Yakni ruh orang beriman macam kita, tapi kita ada pergi makan duit reba, pergi makan duit anak yatim, tapi mati tak ada bertaubat dengan Allah Ta'ala. Faham apa dah? Kita ni orang beriman ke Allah, tapi duduk atas dunia ni biasa buat nyanyi demo, biasa hipik tanah demo, biasa makan harta demo di atas jalan tak baik, dengan tak ada minta izin. Kemudian kita mati pejam mata, tak ada nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata yakni Nabi sebut dalam hadis, ruh orang ning dia saat itu duduk di antara langit dan bumi. Rapat bumi pun tak, rapat langit pun duduk tengah udara. Fatakunu mu'allaqatan fil hawa. Maka ruh-ruh dia saat itu digantungkan akan dia fil hawa. Nak kata duk langit pun dah, duk bumi pun dah. Ning ruh bagi orang yang beriman, yang berdosa dengan Allah. Dan ruh satu lagi, ruh bagi budak-budak. Wa amma arwahu as-sighar, yakni ada pun ruh bagi kanak-kanak yang mati kecil. Supaya anak kita 3 bulan lagi mati, umur setahun lagi mati. Mana tu budak yang belum akil balik. Maka ruh ni dia duduk mana? Yakni dia duduk fi jabalin, yakni pada satu bukit. Satu bukit saat itu Allah Ta'ala buat dia minal miski, daripada kasturi. Budak yang mati halus, pak anak kita mati umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, kemudian belum daripada nak kemat saat itu, Allah Ta'ala letak mana? Yakni letak di satu bukit daripada kasturi. 3. Dan ruh yang keempat, ruh yang keempat ni ruh bagaimana? Wa amma arwahul kafirin, ruh bagi orang kafir ni ada dia di mana? Fatakunu fi jahannama, ruh dia duduk di dalam neraka jahannam. Sebab tu orang yang mati dia terbahagi kepada 4 ruh ni. Emang ruh kita orang beriman tapi berdosa. Ada ruh kita orang beriman sepenuh-penuh bertaubat dengan Allah, suci dengan Allah, ataupun para syuhada. Maka Allah Ta'ala akan akad kita daripada azab kubur. Lepas tu dalam kubur macam-macam tu. Dalam kubur tu hak cerita ni benar gaib belaka kan. Sebab tu Tuhan kata Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
muttaqin. Ni saya kata ni. Dzalikal kitab, bermula dimakan itu kitab, yakni Al-Quran ni. La raiba fih, tak ada jenis syak lagi dah pada Quran. Tak ada syak kata Quran ni dia ni sebenar ke tak sebenar, dia ni sungguh ke tak sungguh, kalamullah ke bukan kalamullah. Dia ni orang panggil tak ada jenis syak. Tu Tuhan kata la raiba fi ai la syakka fihi, tak ada jenis ragu-ragu pada Quran. Lagi pula Quran ni hudal lil muttaqin, dia akan jadi pertunjuk bagi orang-orang yang takwa dan takut kepada Allah. Kama dia hak Tuhan sifat sini ni hudan lil muttaqin, dengan Quran ni dapat tunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa ni siapa dia? Tuhan khitabnya, Tuhan mensifati alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman mereka itu dengan hari gaib, dengan perkara gaib, dengan mughayyabat, yakni benda yang kita tak boleh tengok dengan mata lenda kita. Mana? Yakni seperti dalam kubur ada ngaceking, dalam kubur ada ngakala, dalam kubur ada ngaulah yang berapi nama Syuja'ul Aqra. Maka orang yang beriman dengan perkara-perkara ni, yang percaya dengan perkara-perkara ni, dikatakan hak Tuhan sebut hudal lil muttaqin, yakni orang-orang yang takwa kepada Allah. Ha tu lah kubur tu. Paman dia orang yang jaga semaya, orang ni dia saat ni tu Allah Taala akad daripada dia azab kubur. Pahala kubur lah mana? Tengok kiamat bila. Pa misalnya hak tok cek kita mati 100 tahun dah. Tu lah kubur tu. Kalau kena azab lah dia. Kalau dia bernikmat-nikmat dia, lepas tu siapalah kau mana yang duduk dalam tu? Ya nu ila yaumil qiyamah, hingga siapa kepada hari kiamat. Misalnya kita tak dunia ni ada 1000 tahun lagi. 1000 tahun kalau kena azab ke azab 1000 tahun tu. Lepas tu perlu pada orang atas dunia ni pula tu berdoa ke dia, baca keluhur ke dia, bacakan hadiah ke dia, baca Quran apa hadiah ke dia. Perlu kepada doa-doa orang di atas dunia, yakni berdoalah kepadanya. Lepas tu kalau tok cek kita mati beratus-ratus tahun dah no. Lepas tu kalau dia tu amal molek, alhamdulillah lah. Bermakna kata dia saat ni tu duk suka dan dia duk bernikmat. Bagi orang saat ni tu kalau dia amal tak molek, bermakna kata dia duk dalam kubur tu dia kena azab. Diazabkan oleh Allah. Lepas tu kiong duk dalam tu malah kata apalah. Pas di situ tu terhewak satu lubang daripada tuban dengan kau. Ya nampak dah api dengan kau duk mari selang dia. Tu dah. Api dengan kau duk selang dah ke dia. Duk apa orang panggil duk setuh dah dia dalam kubur saat ni tu. Sebab tu di dalam kubur tu bagi orang duk dalam kubur tu kalau azab ya pedih dah dalam tu. Jasad dia tu hancur tapi roh dia tu diazabkan oleh malaikat. Kita tahu belakang dah tu. Dah, pada dalam kubur sepik ya, lepas tu dalam kubur tu kita nak pergi menahang siapa dia lagi. Nak menahang siapa dia? Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Nabi kata al-kayyisu, bermula orang yang cerdik. Orang tu orang cerdik weh, orang yang bijak sana. Orang yang akal waras, akal sepenuh. Mandada nafsahu, mereka yang mengira-ngira tertengah diri, duk hitung diri. Hari ni ku baca Quran rok gi hari ni ku ada zikir dengan Allah Taala ke dak hari ni aku ni ada banyak maksiat ke? Hari ni ku ada ngupak ke orang ke? Hari ni aku ada sedekah ke tak weh? Hari ni ku ada buat benda baik ke tak? Tu Nabi kata orang yang cerdik mandana nafsahu, mereka yang duk mengira-ngira, duk muhasabah diri. Hari ni buat gapo ngatik? Buat Quran, baca ada Quran boleh safah, satu muka ada baca. Hari ni ada ke tak zikir weh? Kalau ada zikir alhamdulillah. Kalau tak ada kena buat weh boleh. Hari ni ada gapo tak jatuh maksiat ataupun buat maksiat ataupun buat benda tak molek, maka orang yang cerdik ia hitung-hitung, ia dok mengira-ngira akan diri lima ba'dal maut, akan barang yang selepas pada mati dia.
Orang cidik, orang kira pukul pas mati. Lepas tu orang duk kira ku nak goning, nak kereta besar, nak umur besar. Orang ni tak cidik, Nabi kata. Ni hak Nabi kata ni. Nabi kata orang yang cidik, dia bukan duk kira harta dunia. Dia kira selepas pada mati dia ni, dia nak jumpa dengan gapo. Dia nak lepas kedak daripada azab kubur. Dia nak lepas kedak daripada syuja'ul aqra. Dia nak lepas kedak daripada pukul munkar nakir. Ni orang yang cidik. Bukan orang yang cidik, dia duk kira tentang umurku tak besar, aku nak weh besar weh. Kereta aku tak besar, aku nak weh besar, nak weh mewah weh. Aku duit tak banyak, aku nak weh banyak. Ni bukan orang cidik. Orang cidik, orang kira benar selepas pada mati. Mati nak makan gapo, mati nak jumpa dengan gapo, mati kena azab macam mana, muka nakir nak tanya macam mana. Hal ni orang nak apa? Orang yang cidik. Ni kena fikir ni. Sebab tu syair kata sahi syammir wala tazal zakiral maut fanisyanuhu dalalum mubin. Ni syair kata sahi ayya sahibi, he taulanku, syammir engkau sising tangi baju, munti sing tangi baju, wala tazal zakiral maut, dan sentiasa engkau mengingatkan mati, engkau mengingat ke mati. Kama dia syair kata nak fanisyanuhu, maka bermula lupa akan dia akan mati, dalalum mubin, ialah sesat yang amat nyata. Orang lupa mati, orang ni sesat yang nyata. Patut nak ingat ke apa? Hari-hari kubur duk panggil kita 40 kali sehari. Hari-hari. Malakul maut duk musing kok mau kita. Tengok. Kalau Allah pun Allah tak hati ke. Kalau sahak pun sahak lah. Kalau zik pun si zik lah. Kalau kita kata Mahmud pun Mahmud. Malakul maut mari duk keliling kok mau dia. Dah. Kenapa? Nak tengok mati bila. Dah. Kama dia orang yang jaga semaya jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Yakni Allah Subhanahu wa taala will lepas daripada azab kubur. Padahal kubur kira sedih. Luas seta, panjang 4 seta. Umur ya tah dunia besar apa nyak tu ya klik dah. Kita kena akak fikir ni, bukan hamba seorang, ibu bapa semua kena akak fikir, semua wajib kena mati tu kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Bermula tiap-tiap yang bernyawa dan bernafas rasalah ia dan kena kecaklah ia akan kematian. Orang yang gawa yang nyawa, kita nyawa nak ni, nyawa bernafas rak ni, bernafas. Kama dia bernafas dalam nyawa kita ni, kita kena rasa mati. Lepas tu umur kita ni, umur siapa ya? Kita ada kuasa kita. Orang wi penyai ni. Siapa dia wi penyai kita umur? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kena ingat, barang apabila orang wi penyai kita, orang akan tanya kita. Supaya kita pergi penyai mutu demo. Demo apa wi penyai? Kawan penyai mutu demo setam tu kawan ni kena tunduk fikirlah ni nak pun tak leh. Dok moh necang terus 3-4 hari lagi. Kan 3-4 hari lagi sudah. Dah, kita apa penyai mutu saudara kita tepi moh kita nak naik sehari dua, demo tu 2-3 ti kita penyai. Pas kita duk buat mutu tu lah, malah kata apa buat sedap sepah kita dah. Bawa mutu pulah lah, malah kata apa pulah wang tarik gia tak bahasa-bahasa. Duk buat asal dah. Hasannya barang tu kita penyeh, tapi kita bawa berasa supah kita. Siapa tak ingat dah nya mulah, nya tarik gia dak pai tuai mutu sendiri, bawa mari. Hai, mutu hak mu penyeh mutuku, temu kita mana? Aku rasa nak balik weh, nak kelai. Ning Allah Ta'ala wi penyai umur kita. Allah Ta'ala wi umur kita ya wi penyai. Patu Tuhan ya akan tanya semula, hei umur hak kuwi kepada mung ni 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mu dak buat gapo atai? Mu dak semayang dak? Mu dak berdoa ke aku ke dak? Mu dak zikir ke dak? Mu dak buat kebajikan ke dak? Duit kuwi ke mung tu mu sedekah ke dak? Tuhan akan tanya satu persatu. Umur yang dia wi kita. Jangan kita lupa. Barang ni bagi orang wi kita. Bagi orang wi penyai. Bukan dia mau wi sokmo. Dia apabila dia mau nak make klik, dia mau ambil Jangan duk sedar ibu bapa. Kita duk wasa tahap kita ni. Tapi dia Tuhan nak ambil balik mula rasa.
Depa bila kadang-kadang Tuhan tak semik lagi, Tuhan ambil gana? Kadang-kadang setengah Tuhan ambil sekerak lu. Malam tu tidur, tubuh alio belenyah, mata pun jadi nak celak jadi tak balik dah. Apa tak klik lah, tak klik dah. Jadi kakang gitu. Mulut pun jadi hengok dah belah. Tangi pun nak cek tak ada. Ni hak biar ni. Kita duk rasa kata hak kita, tapi apabila Allah Taala berat weh, Allah gimana baba ke gimana tu, oh tolong doa kat ammo telah, wa ai tawa lah mana kat ammo, minta lah we ammo ni hengo, mulut ammo pun minta we jadi betul klik, mata minta we jadi klik. Lah lepas pada hengo ni mau nak ibadat lah, mau nak semai. Bau khabar weh. Bau sedar. Apabila Allah Taala we rasa macam tu, Allah Ta'ala tarik dah sebelahkan umur kita ataupun tarik dah sebelah daripada tu apa? Rasa tu, hak ni hak Tuhan weh. Ni hak Tuhan. Baru tak minta doa untuk orang, ya Allah, gimana tu orang minta mai hajat sedekah 100 200, babo minta doa kat Allah Taala, minta we amo sat ni mulut boleh betul kelik, mata pun boleh kelik weh, pas tangan belaki amo nak pergi sejik dah lepas dah ni. Bau khabar. Tapi dia hari ni duk segar tak khabar. Tak sedar kata barih dia mau penyeh apa omor orang penyeh, duit orang penyeh, harta tu orang milik sama tara. Kalau hak kita sungguh boleh masalah kubur kan. Kalau kita sungguh gana le kubur orang tak bagi kereta, gana apa le kebun-kebun tah tak ada bagi, duit juta-juta tak bagi, sebab bagi bukan hak kita. Sebab apa ulama-ulama kata, ulama far'iyah itu matarikahu, matarikah bilil mayyiti, barang peninggalan bagi seorang mati. Dia tak panggil barang milik dia benar-benar tak. Orang panggil milik sama tara. Sebab tu selepas pada seorang mati, lepas pada kita bercara hak kematian dia, kita bercara hakkan kapal dia, kita sedekah dah kepada orang mati, bayar hutang siap dah, namanya tarikah. Apa tarikah? Yakni peninggalan bagi seorang mati. Kamu dia peninggalan ni, maknanya dia nak pergi lai kubur tak boleh. Bukan milik dia yang sebenar. Bukan orang panggil milkun hakikiyun. Bukan milik hakiki. Bukan orang panggil milkun majaziyun. Orang panggil milik sama tara saja. Tu hewe punya sama tara. Ha ni, nak wi peh tu, nak wi peh tu bagi hak tu, bukan hak kita. Ha kita wi khabar situ lepas tu dekat-dekat dengan puasa ni. Hak dekat puasa tak biasa mari jemaah taklah. Tak biasa mari sejid tu. Nama kata sebab itulah pepatah dok tulis di ni, semayalah kamu sebelum disemaya ke atas kamu. Mung mari semaya sejid ratik sebelum kamu disemayangkan. Walaupun untuk semai sejid lah mana, satu orang akan heret mau sejid orang semaya atas kamu. Jangan dak siapa masa tu. Ibu bapa dihormati, semayangkanlah sebelum kamu disemayangkan. Ha ni mau nak kecil sangat. Ha dua orang semaya jemaah. Pertama, Allah Taala tak wi apa lah dalam dunia. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala perhilangkan. Allah Ta'ala akan azab-azab kubur. Dalam kubur malah kata apa, nuit-nuit seorang ya. Duduk tak dunia tak apa. Aduh panas weh. Anak mari pak, ayah dia ayah. Ada orang tanya. Tak dunia ni. Allah panas weh. Gano ni daga ai ni, gano macam ni. Anak ayah dengan ayah dengan anak tanya. Tapi lagi apa? Aduh, sakit malaikat tak lepai. Aduh, suk sara, suk lah sara. Dengan suk sana mana? Orang tak tolong dah retika ni. Malaikat tak lepai tanya man rabbuka. Pafuk malas semaya, dia tak mari rupa man rabbuka, dia mari rupa guru. Oh, gitu. Dia tak bunyi man rabbuka, dia bunyi oh. Nak jawab tak boleh bunyi pak guru. Sarah man rabbuka tapi bunyi pak guru. Lepai we turun 70. Aduh, sakit. Pasal apa ya nak tolong lagi nya? Orang tak dengar dah. Kalau tah dunia duduk dalam rumah kita tak apa. Kalau kita dak berada anak kita mari, bini kita mari, tapi dalam kubur tak ada siapa yang dengar dah. Yang ketiga, orang yang boleh jaga kesemaya jemaah, yu'ta kitabahu biyamin. Allah Ta'ala akan beri ke dia akan surat catatan.
Surat catat ten ni tu Harry sebelah kanan. Ni kita tahu ni surat. Orang panggil apa? Surat amalan, buku amalan dekat ni. Hei, kena ingat tu ibu bapa ni, kita dah buat gapo malaikat duk tanda. Lek ni raqib. Lek ni atik. Hak ni dia panggil qarin kita. Apa qarin? Kawan duk kali kita semua. Kita buat jahat, kita buat baik, kita tidur, kita mani, kita buat gapo, ya duk sekali kita semua. Orang gapo ni namanya di dalam luar Arab panggil qarin. Apa qarin? Yakni orang yang bersama dengan kita, tak kira kita duduk di mana. Kita duduk di rumah, ya sekali dengan kita. Kita duduk di sejid, ya sekali dengan kita. Kita duduk dalam tandas, ya sekali dengan kita. Kita duduk dalam kebun, ya sekali dengan kita. Sekali dengan kita semua. Lepas tu, kalau kita pergi buat baik, ya tanda. Ya tanda. Dia mau ni semaya, Hamal semaya, insya saat ni. Lepas tu sebelum semaya, ya jakoh kaki kanan le sejid, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya masuk le sejid pula, ya semaya sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnata tahiyatul masjid. Malaikat tanda sasa tu. Niat rumah turun tangga nak mai sejid. Boh dah. Sianung bin Sianung, Yaqub bin Muhammad mari sejid weh. Niat nak mari, malaikat tanda dah. Ni buku amalan. Balik kiri, tulis buku amalan kejahatan. Lepas tu orang hak jaga semaya jemaah, dia klik ke akhirat esok di pada mahsyar, malaikat akan hala surat. Ya Allah ta ambil sianung surat mung ni, buku mung ni, amalan mung ni, catatan mung duk tah dunia dulu ada belaka dalam ni, daripada kebaikan mung, daripada kejahatan, ayo mai. Kita pun ambil mana? Ambil tangikan ni. Ada setengah malaikat Allah pak jadi sendiri ambil tangan kiri. Ya nak ambil ni tapi tak boleh ambil. Dia jadi sendiri ambil ni. Dan setengah lagi hak teruk lagi, malaikat Allah Taala sianung besianung ambil surat catat teh, nyo ambil di belakang. Ni tanda apa? Kalau malaikat wi surat catat teh dia, malaikat Allah surat catat, ya gidi tangan pernah dia sambut lek kanan. Ini boleh tahu kata orang ni ahli syurga. Orang ini walaupun dalam catatan tu ada dosa, ada kejahatan, tapi dengan dosa tu Allah Ta'ala ampun. Dosa tu Tuhan ampun dengan sebab dia bertaubat. Maka dengan tangan cah diri, dia pergi sambut dengan tangan kanan. Ini isyarat kata orang ni ilamat dia masuk syurga. Kemudian apabila malaikat Allah surat catatan, piah dia pergi ambil tangan kiri. Dia tak ada nak make, dia nak milik ning tapi tangan ciah gisdi. Apabila dia ambil dengan tangan kiri, ini ilamat kata dia ahli nar, ahli neraka. Ahli neraka ni tak tubik kan? Tubik tapi kena masuk neraka dulu. Kena bakar dulu, kena godeh dulu, kena pukul dulu, kena ketik di cedung dulu, kena ketik di ular lain neraka dulu. Ni, hafak ambil tangan kiri. Dan satu lagi, orang ni ambil surat, malaikat Tuhan ambil surat setiap tamhi. Sianung bin Sianung, Abdullah bin Yusuf, Yusuf bin Abdullah masalah. Ambil surat catat, siap dia ambil di belakang ni, nak tengah kiri. Ning siapa ya? Ning satunya ilamat bagi orang ni kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Ini daripada orang-orang kafir dan orang-orang kita yang jatuh agama. Dah. Lepas tu kita fikir sendirilah. Di dalam ketika duk pada mahsyar tu, duk royak belaka tok guru, duk royak ulama, duk royak matahari jekang kepala. Lepas tu bombing temaga kira ambil diri. Orang supaya duk berah, duk dalam guni, duk tindih. Malah kata apa? Matahari jekang kepala, bombing saat ni temaga panas tak ada kena kecek dah. Peluh simbah. Kata setengah peluh tu turun pergi sampai 70 star. Nah, dengan sebab banyak peluhnya. Lepas tu orang duduk situ perhati sendiri. Siapa dia nak duduk kalau kuih mana. Nak nanti sambut surat catatan ni, tangan kanan ke, tangan kiri ke, lek belakang. Hak ni dengan amalan yang kita duduk kerja di atas dunia. Kalau kita orang baik, orang soleh, lepas tu lebih-lebih lagi boleh puasa lagi kadatan. Nabi katanya, man shoma ramadana imanan wahtisaba
ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Nabi kata, man sama Ramadan, barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, hal keadaan dia beriman dengan Allah. Puasa bukan kerana malu terima, puasa bukan kerana malu ke kapung. Puasa ni semata-mata beriman kepada Allah. Ya Allah Ta'ala royak pada satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia puasa kerana dia takut ke Allah. Dia puasa kerana dia takwa kepada Allah, kerana dia junjungkan titah Allah. Sebab tu hadis Nabi kata, man sama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan, hal kaunihi, hal keadaan dia beriman kepada Allah. Percaya dengan Allah, percaya dengan balasan Allah, percaya dengan pemberian Allah. Tuhan kata fa innahu ujzi. Tuhan kata puasa ni aku nak balas dia. Fa innahu li wa ana ujzi. Tuhan kata puasa tu bagi aku dan akulah nak membalaskan atas dia, orang lain nak balas tak boleh. Kemudian dia puasa tu kerana beriman pada Allah, wahtisaban, dan pula dia mengira-ngira dalam puasa dia, aku puasa ni kena kedak ni dengan hak syarat nak ni, puasa ni kena kedak dah hak Tuhan nak ni, ke aku puasa mulut saja, puasa nak perut saja, hilang pada lapar, puasa dah hana dahaga saja, lapar saja, berak perut saja, boleh dengan lapar, boleh lapar dengan dahaga, tapi pala boleh kedak hari ni kecek banyak berdoa ni. Hari ni kecek hari ni Allah nya sigung orang malah kata apa ni? Duk mengira-ngira dalam puasa ya tu. Pak kita lah ni kadang-kadang pia puasa tu lah mulut saat ni tak ada patai langsung punya padi tak ada setengah-setengah ni. Duk ke tepi batas tah morai tu ke atas gerai tu nyuri cang orang lalu pia. Tak lagi ya tu. Puasa pula tu lah. Duk tah morai tepi batas. Apa kak ada wicang orang tah batas? Boleh gapo mung ni? Pakai duk tah morai. Nah, duk tah gerai tepi batas. Orang lalu punya. Ya tu. Kau duk kenal lah kau dah. Puasa pula tu lah. Mari pula mamak. Mamak pupui tu. Lalu pula seka lah seorang. Pia pula Yusuf. Yusuf kah? Aku tak ada harap pel langsung dengan dia. Sain-sain gitu. Sain luar aja. Jadi hari-hari hidup cara ni dia puasa, tak ada kira diri. Tak ada mengira-ngira diri. Ku puasa ni untuk apa ni, takwa Tuhan ko. Tuhan suruh ku puasa ni semata-mata puasa kerana Allah Taala ko. Buat puasa ni kerana apa? Tintah Allah Taala ko. Buat puasa saat ni Tuhan suruh hisap diri, hitung diri, suruh patai mulut duk kecek banyak sangat suruh patai tik. Mulut hak berhai makan banyak suruh patai tik, suruh berhenti tik. Lepas tu kisah hari hak duk kisah mereka setahun tu suruh berhenti tik, suruh rehat tik kisah hari tu. Telinga hak dengar benda-benda tak molek tu suruh berhenti tik dengan puasa. Sebab tu puasa ni ada dua, ada zahiran wa batinan, ada zahir. Puasa zahir tahan mulut, tahan perut daripada lapar dan dahaga. Adapun puasa batin, puasa makna, yakni puasa mata daripada tengok maksiat, puasa telinga daripada tak dengar benda maksiat, puasa mulut daripada tak kata ke orang, puasa lidah daripada tak mengupak ke orang. Ini puasa batin. Kemudian Nabi SAW kata, man sama Ramadan imanan wahtisaba, orang mana berpuasa tapi dia beriman kepada Allah, hal keadaan dia beriman dan dia mengira-ngirakan diri, menghitung diri, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, nescaya diampunkan baginya diampunkan bagaimana ma taqaddama, bagai yang telah lalulah ia min zambi, daripada dosa dia. Dosa ia buat belum pada puasa tu. Tuhan kafarah bi. Tuhan hapus habis dosa. Sebab tu dia puasa sebulan ni kadang-kadang ia bangun qiyamul lail gati. Lepas tu puasa dia tu saat ni dia jaga wi molek, baca Quran, hidup Quran semua, duk ngawas sebah semua, lepas maya tak ada gaduh klik duk le sejik, nyawa le sejik, menapah le sejik.
lepas puasa kita tengok muka yang nampak cerah weh. Lepas puasa ni nampak cerah, nampak seri, nampak bercahaya, nampak bersinar. Kenapa? Kerana Tuhan ampun dosa dia yang telah lalu daripada dosa-dosa dia. Siapa dia ibu bapa nak jadi macam ni, kita puasa saat ni tu kena jaga mulut, jaga telinga, jaga kaki tangan, semua boleh puasa tu kita kena patah segala-gala. Jangan biar disaja puasa sebulan, pas tarawih tu mintalah pakat-pakat mari. Pakat tarawih. Jangan wi pakat duk qada dia tarawih tu. Ni pakat mari duk qada lek belakang tu email boleh nama Tak usah qada lagi qada lepas dah tu. Qada lepas pada tarawih. Tarawih setahun sekali. Tahun ni tak boleh tarawih, tahun depan nak boleh tarawih, nak hidup lagi tahu kita ni. Pas tarawih misalnya qada dia tak jadi tarawih, dia jadi sunat mutlak Misalnya aku tak ada tarawih lain, aku nak qada isyak. Dia tak jadi tarawih, dia jadi sunat mutlak. Allah tahu kita tahu usalli sunnatat tarawih rak'atain qadaan. Kita qada tarawih, dia tak jadi tarawih. Sebab tarawih dia ada malam tertentu, bulan tertentu Sebab tu di dalam bulan puasa mau berharap kepada orang sini dan kita pakat jaga penuh sejid kita dengan tarawih. Jangan tahu mau mari malam ni duk kecek-kecek sampai sejer 2 je. Orang sini tak ada boleh buat apa rugi ke? Apa rugi orang sini pun rugi. Ci boleh malam ni kena. Bulan puasa ni kita nak berubah niat boleh-boleh. Niat tabak tu innamal a'malu binniyat. Sesungguh amalan-amalan kita ia bersangkut paut dengan niat. Sebab tu kita niat dah tak berapa hari lagi nak puasa niat mulai. Tahun ni akulah mana aku tak setinggal tarawih. Aku tak boleh tinggal tarawih. Aku nak widai tarawih lalah mana nak wi cukup tarawih. Quran pun aku nak boleh baca. Sedekah pun aku nak wi jadi nah. Insya-Allah siapa yang nak surat catat tangan kanan Allah Taala bagi, insya-Allah jaga semaya molek, jaga puasa kita molek. Yang keempat, dengan sebab semaya Jumaat ni yamurru 'ala sirat, lalulah ia seorang yang semaya Jumaat ni di atas titik sirat kal barkil khatif, seperti kilat menyambar. Ni kita tahu lakon dah ni. Ni titik sirat ya pesing ning masya ning syurga. Bahaya bawah ni ada dengan besar. Kawah besar. Ya ada titik. Titik ni dia turun sekekok, ya naik sekekok, ya turun sekekok. Perhati ni. Ni benda gaib lakon ni. Nabi kata siapa dia yang berimeh dengan benda gaib, dengan benda mughayabat, benda yang kita tak nampak dengan mata leneh, benda yang kita tak tahu dengan ilmu kita, hak ni berimeh kena percaya ya. Oh, orang ni besar weh. Besar dia ni sifat-sifat dan pula termasuk di dalam golongan orang-orang yang takwa kepada Allah dan orang takut pada Allah. Ni pada mahsyar ni. Ning syurga delik ning. Pas tu nak lalu mari syurga ning, ya cekok turun. Orang panggil titik sirat, titian jabatan, orang panggil retak nak lakah, orang panggil nak lakah dengan kau jahannam. Turun secekak 500 tahun, naik 500 tahun, turun 500 tahun pula. Lepas tu nak lakah ning Allah 1500 tahun. Kalau kira jalan kaki ni kena pakai masa 1500 tahun. Pas kita hidup dunia tak sampai 1000 tahun, 100 tahun pun jarang-jarang. Pas ni nak lakah je kena pakai masa 1500 tahun. Tapi bagi orang yang jaga semaya, ya lakah tak titik sirat serupa dengan kilat menyambar. Ciah. Duduk di sana dah. Tu jaga semaya, jaga puasa. Dan yang kelima, yadkhuluhul jannata, masuklah akan dia, yudkhiluhullah, Allah Ta'ala masuk akan dia di dalam syurga ni bila hisab wala azab, dengan tak ada kena hitung, tak ada kena kira, dan Tuhan tak hisab ya dia dan tak ada kena azab. Hak ni dah Nabi sebut pada satu hadis lagi, malaikat jadi seke. Seke kau ana? Ada satu hamba Allah terbang serupa dengan burung, katairi, serupa dengan burung, yatiruna, dia tu ada sayap. Ada lahum ajnihatun, bagi mereka ada sayap, katair, seperti burung, yatiru, duk terbang ia dalam syurga, duk terbang atas dinding-dinding syurga. Malaikat pun tanya, "Hei, mung ni siapa ni boleh duk terbang di atas sana, atas dinding syurga ni? Mung daripada mana ni?"
Mun kena hitung dak gi mun apa gi hitung ni hisab di padang mahsyar ada ya takut tak ada tengok apa lagi. Pas tu mung sat ni tu kena azab lagi tak ada kena. Pas mung tengok lagi azab pi neraka tak ada tengok. Pas mung mai lagu mana? Hak ning Allah Taala masukkan umat Nabi di dalam satu syurga ataupun di dalam syurga sat ni tu dia buat amal di atas dunia dia tak tahu kok orang. Buat amal dengan cara sembunyi. Dia puasa dia baca Quran di rumah dia tak puasa senyap cara dia. Semaya sunat pun senyap cara dia. Dia bangun qiyam mulai senyap cara. Ni satu umat Nabi yang boleh masuk syurga, tak ada siapa dia tahu kata dia masuk syurga. Malaikat duduk terbelik takut mana boleh duduk terbelik atas dinding-dinding syurga ni. Lepas tu dia royak katanya, Tuhan pun royak tak, ning satu hamba aku duduk di atas dunia dulu dia buat amal, lepas tu dia tak cukup orang. Kalau sedekah tak cukup orang, kalau semaya pun tak ada cukup orang, kalau buat amal ibadat pun tak ada cukup orang. Tu dia. Lepas tu mau nak baca. Dah kita masuk capu-capu sikit hak semaya, hak puasa. Kerana dua ni yang kena kapuh ni. Kalau puasa saja tak semaya tak jadi nah. Ada juga satu pencuk ni, satu kumpulan puasa. Semaya dah. Ada. Ni sebasa. Oh puasa lah kata apa, sahur tak Allah ada orang. Tapi semaya tak amuh. Bukan kau datang Jumaat tak amuh semaya. Mu puasa, puasa. Fahana tak semaya? Tak apa cukup dengan puasa ni, kata masuk surga dengan puasa. Ni satu rasa kau ni. Sebaca, sepasal. Deh, ada ni mau temu kau ni pasal ni. Oh bangun ke sana nu, kau kurwa dengan ke sana. Karena mu awal, tak leh lah kita kena hormat bulan Ramadan ni. Bawa subuh isak, hey bangun subuh tak weh. Tak apa, kau akan tanggung dengan puasa lu dah. Lepas tu mau nak baca satu hadis lagi. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratun nafar la yaqbalullahu salatakum, rajulun shalla wahidan bighairi qira'ah, wa rajulun yusalli wa la yuaddi zakatahu, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun, wa rajulun mamlukun abig, wa rajulun syaribul khamri muzminan, wa imra'atun zawjuha saqitun 'alaiha, wa imra'atun sallat bighairi khimar, wal imamul jabiru al jair, wa rajulun akala riba, wa rajulun la tanhahu salatuhu an a'taituka quwwah misla quwwatika wa ajnihatun misla ajhanatik fatarta misla ma tarta la tasilu ila ushrin min a'syari ma a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi muqabalati raq'atain min salatihim. Tengok ning Nabi kata, perhati nah ibu bapa ning 10 golongan hak tu tak terima semaya dia. Lepas tu kita duduk dekat puasa dah ni, dekat dengan bulan puasa. Lepas tu kalau kita duduk semaya kita tu tak terima. Lepas tu kalau kita pergi puasa kita tu tak terima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sebeda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratu nafar, 10 kumpulan. 10 kumpulan ini la yaqbalullahu salatahum, la yaqbalullahu salatahum, yakni Allah Ta'ala tak terima semaya dia. Ni perhati ni, kalau kita ada di dalam golongan yang 10, salah satu daripada golongan 10, maka kita boleh palingkan diri kita boleh bertobat dengan Tuhan lah, kita boleh ubahlah diri kalau kita termasuk di dalam 10 golongan ni. Kemudian 10 golongan ni la yaqbalullahu salatahum, tiada menerima akan mereka itu oleh Allah Ta'ala akan semaya mereka. Mana? Rajulun shalla wahidan bila bighairi qira'ah. Jatuh ni lelaki ni pesing orang wahid maya sore. Dengan molek ni. Ni hadis Nabi bukan meroyak nah ibu bapa nah. Orang laki-laki pesing suka maya sore. Tak suka jemaah di masjid. Tak suka mai semaya jemaah di masjid. Tak suka mari masjid.
Ani rajulun shalla wahidan, seorang laki-laki yang sembahyang ia wahidan, hal keadaan ketunggalan ia, wahid mayassar. Kemudian dalam mayassar ya bi ghairi qiraah, dengan tanpa ataupun tiada baca surah. Kalau tak baca Fatihah tu juga tak sah tu. Kayak gimana qada ni usalli fardal isya ataupun usalli fardal maghribi, qada tu ya. Mulut tak ada Muhammad, mulut tak ada kunyak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kalau dia tak baca alhamdulillahirabbil alamin, itu ulama hukum kata tak sah di awal-awal, bukan tak terima. Sebab Fatihah ruknun min arkanis salah, yakni satu rukun daripada rukun semaya. Makna kata orang ni ya semaya seorang nak widrah sudah. Lepas tu dia tak ada baca lah surah-surah lah semaya. Maya seorang kan? Baca qadana Fatihah, tengok galah ni maya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tak ada baca surah dah. Rakaat pertama tak ada surah, rakaat dua. Nak widrah ni buk asa. Buk asa. Nak widrah ngah semaya nak widrah. Kalau buku lambat tak apa. Buku semaya nak widrah orang kita. Kadang-kadang 3 minit sudah 4 rakaat. Mayalah mana tu lalu kadang-kadang rokok tu sebab ia patut padi dah sujud pah. Sebab ia patut padi, sebab ulama buat baneta seorang yang semaya supaya ia patut padi semaya orang ni tak sah, sebab orang panggil tak ada tamak ninah. Tamak ninah dalam Syafi'i dikatakan gara satu rukun. Kama di orang bahasa maya sore, sebab apa yang maya sore maya ngata imamnya baca surah panjang. Tu imamnya buat berlagu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Timnya rengit. Timnya sekarang ya 4 kaat dah kira. Derah, cepat. Kalau punya timnya baru rokok sekarang ya boleh 3 dah. Lepas tu maya timnya lambat, maya sore derah. Soalnya tak ada kena baca surah, cepat. Orang semaya macam ning, maya suka maya sore tak berjemaah, lagi pula tak bacakan surah, semaya orang ni tak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla wahidan bighairi qiraatin. Tamam. Yang kedua, wa rajulun yusalli, dan seorang laki-laki yang semaya wala yuaddi zakatah, yang tidak menunailah ia akan zakatnya, tak bayar zakat. Beringat ni fok nego ni, fok nego kolik ke zakat terah ni bayar belaka asapun dekat-dekat dengan rayanya cari gak berahnya boleh segatal bayar untuk diri. Tapi orang ni buat nego tak hiralah beli susu ke, nego barang rocek ke, menego kawa lagi banyak nego barang rocek, jual ikan, jual gapo, jual wapah, jual kayu. Seorang laki-laki yang bernego tapi dia tak keluarkan zakat apabila siapa nisab siapa hu. Perak ni misalnya kita nego Ramadan talpah, nego start nego tu modal 200,000 beli gawa beli susu. Mari siapa puasa tahun ni, orang panggil gawa siapa hul, siapa pusingi tahun. Hul bahasa Arab panggil al-haulu, siapa pusing tahun, pusingi tahun, yakni cukup setahun. Dalam cukup setahun, ya kira pula siapa kedak nisab, yakni mah berat 5 kop. Kalau masalah nisab ya siapa, serta tahun pusingi siapa juga nak kita setahun, nisab pun siapa kada mah 5 berat 5 kop, maka ketika ni dia tak keluar zakat. Semaya bagi seorang yang tidak menunaikan akan zakat, maka semaya bagi orang ni Tuhan tak terima semaya dia. Ingat bagi puak nego dah. Kalau kita nego besar dah boleh juta-juta, tapi saya nak keluar zakat, pada demo kita nego, kita letih, kita penat dah apa kau pakai miskin. Pak Tuhan kata dah dalam Quran kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Tuhan kata dalam Quran, innamas sadaqat, sesungguh sedekah. Apa murad sedekah? Yakni zakat. Mama dia zakat diberi pada siapa dia? Lil fuqara, bagi orang-orang yang papa-papa, orang yang miskin-miskin, orang yang sesak-sesak. Lagi pula wal amilina 'alaiha, dan orang yang duk bertugas, duk mengutikkan akan zakat. Maka kita kena wing kepada orang ni. Kemudian Nabi kata yang kedua, orang ni menega ya semaya tapi tak keluar zakat. Orang ni semaya dia Tuhan tak terima kok weh. Semaya dia Tuhan tak qabul. Dua golongan. Golongan yang tiga, warajulun ya ummu qauman, dan seorang laki-laki, ni jaga molek ni, yang jadi tok imi. Ya jadi tok imi. Laki-laki ni jadi tok imi. Ya ummu, yang pipinglah ia, yang jadi tok imi lah ia, qauman, akan satu kaum. Wahum, padahal mereka itu alqam lahu, baginya bagi tok imi ni karihun, makmum tak kena kau tok imi. Ni bala kan ni. Bahawa dia tu nak pak makmum khiap boleh-boleh lah. Makmum khiap boleh-boleh dengan tok imi ni. Ni kena jaga kau tok imi ni. Tok imi ni tok imi apa saya makmum tak kena ni. Bahawa nak kebay pak bahawa ya ni nak. Kadang-kadang makmum semaya tu tak sepenuh, tak khusyuk, tak kena ta'imim. Lepas ta'imim ni dia baca kadang-kadang tu makmum tak penuhnya, sebab dia baca kadang-kadang tak kena, lepas tu dia dah kacau nak ta'imim juga. Sebasa ni dia mengatakan, tak usah nak ta'imim, membaca tak ni tak, aku pun mengaji. Orang baca mulailah bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bismillah, dia punya lah tu. Pas makmum lek belakang ya ada orang reti, ada orang tak reti, ada orang pandai, ada orang tak pandai. Pas makmum setengah tak dia ni nak ta'imim puasa. Kadang setengah-setengah makmum tu mufarakah dengan dia. Tu bacanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, hendaknya Ar-Rahmi. Pak makmum saya tak sedang di belakang dia. Pak tu ini macam ni. Dia jadi tu ini makmum tak kena. Semaya tu ini ni pun Tuhan tak terima. Pak doa ya, doa tu ini ni. Boya doa pak, bo nak sapas jekah kepala dia, malaikat rembah keluar. Ingat ni tu ini ni. Tok imi yang semaya belakang dia makmum tak kena, apabila dia doa nak Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa dia terakak naik ke langit qadar jeka, malaikat remah tu entah kepala dia. Doa dia tak diterima, semaya yang pun tak diterima. Tiga golongan. Yang keempat, warajulun mamlukun abik, satu orang laki-laki yang memilih akan satu abikun, hamba yang lari daripada tok mulu. Tapi hak ni tak nak berlaku nama kita lah ni. Zaman dulu adalah hamba tu lari pada tok mulu. Tak gak duk dengan tok mulu dia berkain doa, tok mulu buat nyanyi dia doa, hamba tu lari daripada tok mulu. Maka demo kita temu dengan hamba tu, demo tu mik pera, mik cara dia duk cara ke hamba lari pada tok mulu. Semaya bagi hamba ni, semaya bagi laki-laki yang duk memiliki hamba yang lari pun Tuhan tak terima gak semaya dia. Supaya kita duk mik para orang itulah. Duk tah tanah demo tak ada bayar go cukai, tak ada bayar go gapo go tanah poin ni. Tuhan tak terima gak tu semaya kita tu. Duk tanah demo wak nama kita, anak ya budak lagi masa tu, pak ya mati, orang tua suruh kita cara tiba-tiba tukar wak nama kita. Ni selera gak ni. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, warajulun syaribul khamri mudminah. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima,
satu orang laki-laki berahi minum arak. Wahi minum arak. Berkekalan minum arak. Lepas tu arak ni dia bagi dua. Ada arak pesing cai, ada arak pesing kering. Dah. Orang ni duk mengekal minum arak. Yang muda sampai tua tak ada biasa tinggal arak weh. Tak boleh kelipar pia peracung pia apa saat ni tu oleh kena ngomong kau ni. Pia ramah-ramah sikit kan mula ada campur kawe gogi, mula nak pelaga gelas mai chen nah mai chen ke apa? Chen keoทำ mai chung ก็ไม่เลิก nah. Chung keo. Orang duk ngekali minum arak. Orang ni juga kalau dia semaya Tuhan tak terima semaya dia, Tuhan tak terima doa dia. Lepas tu arak lah ni tu banyak asal. Asal khamar ni benda yang memabukkan akan akal kita. Asal akal kita duk molek, duk comel ingat molek, bawa masuk dia menghilang daripada ingatan akal. Kemudian dalam ni banyak rasa. Dulu arak ni kadar dua perkara ya. Kalau nari arak ke arak topoh, arak ina, arak kangun. Kalau mau kita dulu arak zaman dulu orang panggil tuak masih dah kan? Mau kita dulu kalau PM makan duri besar-besar ke zaman dulu ke, zaman 30 tahun dia mau tak tuak masih ke malam ni oi. Lepas tu zaman dulu ka ya cak dulu ke apa kan goye kulit tak goye kulit lek belakang panggung ya kulit ada ngati ke wak tak tiket wak dah kan? Lepas tu arak tika tu gapo maju pak ita masa tu yakni tuak masih. Lepas tu benda orang dok mengekalikan akan arak, sama ada arak daripada tufah, arak daripada angung, arak daripada tuak, asal kata benda yang memabuk, yang mempening. Pahala ni ke apa? Ketung tak ketung masuk belaka ni. Benda pening lah ni. Kalau ketung semata ketung, ya tak berdosa lah. Tapi yang pening, amo biasa duk mengaji kawasan nak komih dulu. Masa muda-muda dululah. Duk ngaji nak komih tu kita sudah ngaji pia puasa. Pas tarawih sudah siap pergi ngaji kok tu guru. Ingat lagi duk ngaji I'anah juzuk 3. I'anatul Talibin juzuk 3. Ngaji I'anah juzuk 3 saat ni tu sudah ngaji ke pas tarawih pergi ngaji lah saja sudah pukul 11. Sudah pukul 11 tu baik kau nak komih kok tu dengan kawan tu. Pas yang nak komih dulu ya belum dalam ninggi. Pas kita makan teh minum teh. Lepas tu dia datang, dia nak teh kosong tamadan kat bisik ni. Dia tanya dah kita, nak makan teh kosong tamadan kat bisik. Kerana di zaman 10-20 tahun dulu tu, orang panggil kat kawasan nak komih tu dan ketung aja-aja dah. Pas orang kat tu duk makan wak ubat ya. Maka boleh teh kosong. Lepas tu minum, kita minum mula-mula tu. Rasa sedap, ringin pala, bangun subuh mudah weh. Jadi ubat. Makan kau dah tu, tak ada campur 2-3 perkara pelah ni. Kalau campur lah dengan ukai kau lagi, dengan gotu lagi, siapa tu jadi mering, bukan ni. Lepas tu dia minum banyak-banyak, siapa tu yang makan jabe, ke dia lah. Ni tak boleh hari. Hak ketung pun hari. Pakai apa ke? Arak kering, dah putih, roce, okay? Ni orang panggil arak, tapi arak jenis kering. Kamu dia orang yang dia beramalkan roci, beramalkan masalah arak ni, arak kering sama ada arak cai, orang ni semaya dia Allah Ta'ala tak terima. Nama dia mengatakan apa kecil hang royak Nabi royak sini bukan ambo ni. Nak royak atas semaya yang Allah Ta'ala tak terima, orang yang duk guna duk berkekali semaya dia dengan keadaan dia berkekali minum arak. Apa boleh puasa ni berubahlah ibu bapa. Kalau ada benda ni kita berubahlah. Kalau kita nak wih Tuhan terima semaya kita, nak wih terimakan doa kita. Yang ke-8, wa mra'atun, dan satu para puan dan isteri, zaujuha, tok lakinya, tok laki bagi orang tina ni, tok laki bagi isteri ni, tok laki bagi perempuan ni, sakhitun alaiha, marahlah ia tok laki alaiha, ke atasnya, ke atas retina ni. Makna tok laki marah ke bini. Ingat molek retina lek tabik ni. Balik tok laki pun jangan sangatlah. Bini hak deraka kok tok laki we.
tok laki dok panasan. Tapi kalau bini nak ngaji tok laki lari tu, tok laki tak kena tu. Bini tak boleh baca Quran. Suruh tok laki ngajar, tok laki dia pun belik tak pandai nak baca Quran. Bawa bini nak ngaji tok guru je buat cemburu dengan tok guru bodoh. Ni dosa tok laki tu tu. Tapi ni tok laki juruh mari sejik sama Allah ngata email nak tukar tok laki ni. Juruh jemaah tak tinggal, mengaji tak tinggal, sejik tak tinggal, tapi lek tino pok dah bining tu duk jadi ragai tok laki kelik pun tak kena, kok tu tak kena, nasi tak buat jangan, tak jamu. Malai-malai kadang-kadang koci bilik dah weh. Ni riuh ni. Hangat molek gati nak koci bilik tok laki tak bau syurga nah. Malam ni nak buka lalu pok koci bilik tu. Dah tok laki marah ke bini sebab bini tu salah, bini tak dengar kata. Caman dia bini hak macam ni semaya ya Tuhan tak terima, doa ya Tuhan tak terima weh. Tapi hak tok laki juruh hoyak molek dah tapi bini tak dengar kata, nak berjalan, nak werung, nak pergi kok tu kok neng. Tak heran tok laki panggil mari tempat hafal dia. Hey dik mari kok ni tadi. Tak mari kerah perutnya mengetung nya mucung. Bini macam ni semaya Tuhan tak terima kok weh. Kaca semaya lekak dah ipus saja nah. Sebab tu Nabi kata hak tok laki terhadap bini terlebih daripada hak mak terhadap anak lagi. Kok ana? Yakni apabila seorang ni jadi isteri bagi seorang laki-laki, makna katanya orang tino yang kena taat tok laki lebih pada mak dia tu lagi. Nabi kata sekira kalau Allah Taala tak larang, aku nak suruh bini tu sujud ke tok laki, tu besar hak dia. Dah. Orang tino ingat weh kalau ada ku anak-anak tu harap maaf malam ni kucuk lalu deh. Klik tagi dakak lalu dah. Dakak beh lalu dah beh adik silap salah tu maaf lah. Hak buat masa mata poi tining tu. Hak tak jamu nasi duk koci bitu tu maaf lah. Ambil hujung rambut sampai hujung kaki. Dah kena maaf. Satu yang kena, yang tujuh. Wa imra'atun sallat bi ghairi khimarin. Orang tino semaya. Orang tino semaya tapi dengan tak ada tudung kepala. Maya tapi tak ada tudung kepala. Lagu mana weh? Bi ghairi khimar, dengan tak ada tudung kelekong. Maya guna tak ada tudung kelekong. Tudung kelekong kana tapi kana rambut tu bit luar salahnya. Ni satu macam ni. Walaupun dia kelekong, kita tak zahir kelekong, tapi rambut tu bit luar. Ini semaya ya Tuhan tak terima. Ataupun ya boh dah kana tapi boh lek mana? Lek bawah pada dagu, bukan atas dagu. Ini semaya ya tak terima. Ataupun orang tina ni kelekong tapi kana ya nipis nampak rambut. Ni pun Tuhan tak terima kat semaya ya weh. Buat tina ingat sikit. Maka kana tu wi labuh sikit. Wi labuh gi potong wi labuh. Patu tak sedap pakak cak-cak hangat deh. Cak tu wi padai-padai dengan warna kalau kadang-kadangnya si compu tak si compu macam-macam. Serabut puasa ni. Nyagi potong boleh puasa tak boleh lah aku nak tanya hak bunga dak kulak tak dak kulak dak tu dak ning. Nah puasa ni nak jangok sikit boleh puasa supaya nak pakai raya ni nyosang di golok ni. Kan kano ke semaya. Hak sakit kepala sakit kepala bagah mahal ke dah. Mana kano lagi ke semaya lagi kancuk lagi deh. Apa tu retina tu kena jaga buku semaya tu kena jaga. Lepas tu ketika rokok, kena jaga molek. Kan kena pakai molek, jangan rambut tu baik. Lepas tu, kaki kita jangan tu baik luar. Hak boleh muka negara, boleh buka dalam semaya. Hak syarak dan Allah Ta'ala benar kepada retina. Yang pertamanya muka boleh buka dan dua tapak tangan boleh buka. Adapun kaki tak boleh. Lepas tu, muka pun tak boleh. Nah, kawan. Yakni kita tak rambut tak boleh buka. Muka tu boleh buka dan pula dua tapak tangan. Adapun kaki tak boleh. Retina semaya yang tidak ada berkanun. Wal imamul jabiru al jairu. Ni. Semaya tu tak terima gak. Berapa dah? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ke-8 imam pemimpin.
Al-jabiru, yang keras ia, yang zalim ia. Al-jairu, yang karuk ia. Ini ni zalim. Misalnya kita tahu imam pemimpin le kampung kita ni, kita tahu pemimpin kita salahnya tak ada nak kata pemimpin sini, pemimpin di mana-mana pun supalah. Hak Nabi sebut ni pemimpin yang zalim, yang keras, orang panggil bukan di jalan agama, ya keras, semata-mata keras. Tak ada kira ke rakyat, tak ada fikir ke rakyat, tak ada nak adil dengan rakyat. Dan sebab Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu dikatakan rakyat dan tiap-tiap kamu ditanyakan daripada rakyat kamu. Kamu dia imam yang keras, yang zalim, yang kacau, yang karuk, yang tak buat heran kepada anak rakyat, kepada orang bawahnya. Semaya dia ni pun Tuhan tak terima nah. Semaya dia Tuhan tak terima. Yang sembilan, wa rajulun akala riba. Dan pula seorang laki-laki yang makan riba. Perhak makan riba. Pada mau kata kawan makan duit anak. Makan duit anak. Dua bahasa duit anak tu. Dua bahasa ke anak. Duit anak misalnya kita taruh di bank. Taruh di bank 10 juta. Lepas tu anak duk tubik sebulan-sebulan tu 100 ribu. Lepas kita duit ibu tak mengharu apa. Dia ambil duit anak tu makan. Hatu orang panggil duit anak. Hak ni namanya riba. Ni namanya duit riba. Dan haram kita makankan dia. Kalau kita makan semua dua amal duit riba, Allah Ta'ala la yaqbalullahu salatahu. Allah Ta'ala tak terima kesemaya. Adapun duit anak macam ni tak apa. Macam kita tua dah. Tua ni anak kita kerja besar-besar belaka dah deh. Kerja tu kerja di Melaka Haji, pas anak bakal Allah 1000 seorang sebulan, seorang 1000 sebulan. Pas tu dia kata kawan makan duit anak. Boleh tak duit anak ni? Duit anak ni tak apa. Sebab tu dua. Kalau duit anak daripada bank kita tahu 10 juta, anak tu duit 100 ribu duk makan, tu duit bunga tarik. Adapun duit anak kita tu, anak kita boleh kerja belaka, anak kita bakal cabut 1000 seorang sebulan. Anak ni tak apa ni. Orang yang mengekali makan duit anak, duit riba, ni kena jaga ni. Duit riba ni masuklah ke duit riba, duit bank. Lepas tu kita orang kaya lah kampung mau nak contoh, kita orang duit ada, mau nak contohkanlah. Kita orang duit ada, orang duit lebih lah kampung, lepas tu dia mau main minta bergetar lah. Kita bawa pergi kok kampung ni, hak golik-golik dia jadi musim bah lah. Musim bah ni kampung Tamadai ya tak dia kodam motong hak orang, dia motong pun tak cukup nak makan. Main bergetar mau kita mau nak bergetarnya ana 3000. Tapi syarat lah nak bergetar tu boleh. Tapi tika bayar nak bayar 3,200 lah ataupun 3,500. Kamari kita dah bersyarat lagu tu dengan dia. Dia tak apa, kawan nak bergetar 3,000, dia bayar tak apa, kawan bayar 3,500. Kamari kita bersyarat di dalam akad kata kita bergetar dia 3,000 tapi tika bayar 3,500. Jawab lagu tu, hak 500 tu dikatakan bunga, 500 tu dikata ar-riba. Orang duk mengekal makan duit riba, fahuwa haram lagi pula la yaqbalullahu salatahu. Wa rajulun la tanhahu salatuhu. Satu orang laki-laki yang apa dia? Yakni dia saat itu tidak menegahlah akan dia oleh semaya dia daripada apa dia? Ada seorang yang semaya saat itu, dia saat itu semaya. Makna tu tidak menegah akan dia oleh semaya dia daripada memberi akan kekuatan seumpama kekuatan. Makna kata seorang saat itu dia semaya, lepas tu dia saat itu a'taitukan kuwatan misla kuwati. Makna kata dia tu tidak boleh menegah akan dia akan seorang oleh semaya daripada memberilah. Oleh aku akan dikau saat ni akan kekuatan. Makna gana ni. Jadi makna kata orang ini dia saat ini tidak tersampai kepada usyur daripada asya' ma'ataitu li ummati Muhammad fi muqabali rak'atain min salatihim. Makna kata yang aku berikan akan dia saat itu makna seorang laki-laki yang tidak menyudahi tanhahu, tidak menegahlah akan dia oleh apa? Oleh semaya dia.
daripada bosan memberilah aku akan akan kekuatan. Allah Ta'ala wi kekuatan ke dia, tapi dia saat ni tu nak tunai seumpama kekuatan, nah dan pula seumpama kekuatan yang diberi ke dia, siapa dia tu nak tunaikan semaya tak boleh. Orang kuat dia tengok mari dia tu kekuatan yang Allah Ta'ala bagi, tapi dengan kekuatan ni dia nak tunaikan semaya 2 rakaat tak boleh. Kapan dia saat ni tu semaya dia saat ni tu tak diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian 10 orang ni dan 10 golongan daripada manusia. Yang pertamanya orang semaya tapi dia semaya suka semaya sore, lagi pula tak baca surah, orang ni Tuhan tak terima ke semayanya. Yang kedua, laki-laki yang semaya tapi tak membayarkan zakat. Dan yang tiga, laki-laki yang jadi terimam tapi makmum tak kena ke dia, semaya ya Tuhan tak terima. Yang keempat, semaya bagi laki-laki yang duk milikkan hamba orang lain, mana hamba lari yang milik, maka semaya orang ni pun Tuhan tak terima. Yang kelima, semaya orang yang duk mengekali akan minum arak, Tuhan tak terima juga. Semaya yang kena para puan yang duk deraka pada tok laki duk marah ke dia semua. Yang tujuh, semaya orang tina tak kelekungkan kepala kemudian semaya ni pun Tuhan tak terima. Yang ke 8, semaya bagi imam yang karuk, yang zoling ke rakyat, semaya orang ni pun Tuhan tak terima. Yang ke 10, yang 9, orang yang mengekam makan reba dan pula semaya bagi semaya dia tidak menegah akan dia oleh semaya dia daripada kejahatan. Semaya orang ni pun Tuhan tak terima juga. Semaya kita semaya, tapi semaya kita tak boleh tegah kita daripada maksiat, tak boleh menegah daripada mungkar. Gini, sebab Tuhan sebut dalam satu ayat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya bagi seorang tu dia dapat tegahkan seorang daripada mungkar, tapi semaya dia tak boleh tegah daripada mungkar. Ini isyarat kata semaya bagi seorang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima ke semaya dia. Kemudian kita saat itu hampirkan bulan puasa ataupun dekat-dekat bulan puasa dah. Kemudian kita nak baca sikit daripada satu hadis Nabi. Seorang saat itu di dalam bulan puasa ni. Bulan puasa kita kata awal-awal puasa Allah Ta'ala rahmatkan kita. Saat ni kita sebut masalah semaya yang Allah Ta'ala tak terima ialah daripada 10 golongan. Yang pertama, semaya orang suka semaya sore dengan keadaan dia tidak wirid, tidak bacakan masalah surah-surah. Kemudian di bulan puasa kita ni kita kena beratkan apa dia? Yang pertama kita kena beratkan masalah apa dia? Yakni daripada ibadat kita, lagi pula daripada masalah baca-baca Al-Quran kita, dan pula daripada semaya jemaah kita semua tu. Mana kata kita kena memberati kerana bulan ini dikatakan bulan yang lebih. Patu katanya daripada Sayyidina Anas Ibni Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iza shalla alaihi yukhtaraku dhalikal hijab wa yadkhulu ad-du'a wa iza lam yaf'al dhalika raja'a du'a'uhu. Tengok mula. Jadi sebelum daripada amana akhir ni kita nak baca sikit lagi ni kita kecek sejak lebih dah ni. Lepas tu kita harap pada bapa-bapa dan ibu semua apa yang kita kecek dah tu kita haraplah kita ambil fikir, bakat-bakat fikir hak semaya saat ni 10 perkara kita ada kedak di dalam golongan saat ni duk semaya wa amal sore diri semua. Hak tu Tuhan tak terima. Kalau semaya cepat-cepat tak saya baca surah, tak saya baca Quran lah semaya, makna semaya kita Tuhan tak terima. Yang kedua, semaya bagi orang saat ni tu apa dia? Yakni dia saat ni tu semaya dia dengan dia tak keluarkan zakat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi tanya, ma min du'ain, tiada daripada satu doa oleh bulan Ramadan. Jadi Nabi kata tidak ada daripada doa, satu doa illa bainahu, malaikan di antaranya, di antara doa, wa bainas sama, dan di antara langit ni langit pertama, langit dua, langit tiga,
Tidak ada di antara apa? Tidak ada pada satu doa malaikat di antaranya antara doa wa bainas sama hijabun. Ada hijab dia. Para ibu apa ni? Ni kita tani dunia, kita duduk di alam dunia. Alam dunia dikatakan alam apa? Alam mulki. Dikatakan alam milik dan reta Allah. Ni alam dunia, alam ardi nama alam mulki, dan alam langit nama alam malakut. Kemudian doa seorang-seorang hamba ni, ia ada dinding dia. Ia naik kita doa apa ni? Kita doa apa? Kita doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ataupun kita doa Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana. Lepas tu doa sakning tu ia ada dinding dia. Sama tara ia nak terbang naik ke langit, ia ada dinding. Ia ada hijab, ia ada satar dia, ia ada dinding dia. Kemudian Nabi kata tidak ada pada satu doa malaikat di antara satu doa dan satu doa ni dan langit ia ada dinding dia, ada penyekat dia. Nak naik dia berkata, "Bah kita berdoa pak, ia naik selalu menepung lalu dah. Ia ada dinding dia." Sebab langit yang pertama orang panggil malaikat duk jaga ke apa? Apabila amalan kita, semaya kita, puasa kita, sedekah kita, ia terbang naik, ia menayar naik, dia menayar naik, sampai langit yang pertama, ia bertis tak? Ia ada pong dia, ia ada tempat pesak. Kemudian malaikat langit pertama ia pesak, ia cek pun kita lah, duk kubur sirih ni nak klik tanggi, ia ada pang di situ, pang di bangun puluk tu. Nak lakah dia ada tahang tu baik mari tengok capai naik ni. Lesing ni mai. Bapa cacun. Kamari kalau bapa cacun tak ada. Ngana penteang ni. Kalau bapa cacun dah, Allah nak tengok ustaz. Macak naik. Macak nangta, macak yalah. Lah capai naik ni. Cek dulu. Tengok pah gua magi boleh komputer dia tak ada masalah apa. Apa dah. Supaya tu amalan kita ni apabila kita semaya kita berdoa ya pun naik gi siapa di pong yang pertama orang panggil hijab dah tu. Gawa langit pertama. Ya ada malaikat hafazah duk jaga situ. Jaga tengok pak. Cek lu. Taftish bahasa Arab taftish. Cek kon. Cek tu. Cek malaikat tu. Amalan ya ni nampak sinar dah. Molek pun molek dah. Tengok gi belek gi tengok waktu kok ni tak ada apa ni. Amalan dia comel. Amalan dia tak ada buat kana tu kana ni kena. Dah tak ada apa. Malaikat tamu tu. Pan pai dai. Napung nak gi. Napung nak gi langit yang kedua. Hafazah langit dua tengok tak? Tengok cik molek. Malaikat yang pertama sekadar cik amalan kata amalan tu bersinar ke tak apalah. Lepas gi langit dua ya kau terik sikit. Ya kau pesak sikit, ya kau terik sikit, ya kau laik sikit. Tengok molek. Amalan bersinar dah, cerah dah, doa ya pun comel dah, molek dah. Tapi tengok ya doa kerana siapa? Semaya kerana siapa? Sedekah kerana siapa? Puasa kerana siapa? Ya puasa ni nampak kerana orang ni. Ya semaya duk lek tu nampak demo duk puji ya, nampak ya pun hati ya pun jadi berubah. Semaya kan apa? Kerana nak orang puji. Malaikat tan ni semua amalan dia nampak tu baik bersinar molek dah percaya molek. Tapi dalam amalan dia dalam tu cek mari ada benda pelik sikit weh. Gapo? Yakni adanya wa aman kerana orang nak orang puji kata dia rajin. Pegal supaya fak kita lakuh pong sat ni pong di Jabal Tanah bangka pong situ kita tadi jabat tu ke belukah dulu tak ada apa-apa lagi masa fak tahan situ fak dadu cik tak kuat no bawa nak masuk dalam jalan fak ni sakit sikit fak ni je sakit sikit ya cik beh ya ada nganggap apa dengan orang panggil Allah dia apa itu ni cik di tuai tak ada cik situ tak ada orang yang cokeh dinding kereta yang boleh butai weh mai pan lah ต้องคิดต้องก็บอกกันpanggil ต้องขึ้นลบพัดก่อนapa sebab kita macam tu doa kita pun lah tu Tuhan akak naik pun lah tu nak tengok kira molek semaya kita pun itu ni langit pertama tak apa ya pam dah langit dua ya terik ke ya laik langit yang tiga kau laik ke
Lepas tu doa kita ya ada hijab. Malaikatnya hijab ni hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga diselawat di atas nabi. Orang panggil hijab, hijab. Mari nama orang kedai di mata ni budak orang ni weh. Apa kita duk lekat situ. Lekat situ kita apa hello. Kita misalnya kawasan jabat kenal dia. Kenal dengan dia orang kedai kawasan ni. Misalnya mata budak pocik. Budak biar lagi kawasan ni debel kita tahu biar debel kawasan kalau kahwin kawasan ni dah pafok tahan pok dadu pun atau pun pindik ni pafok tahan pok panpai doa kita pun nak langit 2 langit 3 selama mana kita tak selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kita jadi terlekat tak terbang naik kepada langit selama mana kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam doa kita mula-mula mukaddimah doa bukan rabbana atina fid dunya tu boleh juga, tapi orang panggil dia kena ada lah mukaddimah dia. Kalau cuba kita tengok Muay Thai dia kena ada wak umah kan. Tak ada dia Muay Thai pak nak masiku lutut dak. Okey. Boh gotu dia atas kepala cabut tu baik semua apa itu ni kan. Dia kena ada umur dia. Dia kena ada mukaddimah dia. Lepas tu doa kita pun dia kena ada mukaddimah. Apa mukaddimah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami' ahwal. Selama mana dalam doa kita tak sebutkan Allah Ta'ala, tak sebutkan Nabi, tak sebut nama orang kedebe, doa kita tak lepas lagi. Apa ya tu? Patut sebab tu buat akhir doa pak dah. Kita doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana zalamna anfusana rabbana atina fid dunya wa sallallahu wa sallama. Sebut nama kedai pula baru doa kita naik pergi. Dah fa idza salla alaihi tengok debe nama nabi. Apabila seorang ni selawat alaihi ay alan nabi, seorang yang berdoa dia selawat di atas nabi macam kita selawat atas nabi, yuhtaraku zalikal hijab, didedahkan dinding tu. Dinding hok duk sekat doa nak pergi taklih duk tapai doa dengan sebab kita selawat atas nabi nak Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan sebab selawat ni yang mendedahkan dinding-dinding saat ni siapa wa yadkhulud du'a, dan boleh masuklah oleh doa tu di dalam langit-langit ni. Dia tak debel nama Nabi dapat boleh dedahkan dinding-dinding dan doa tu boleh berlari di dalam dinding, boleh lepas doa saat ni daripada sekatan-sekatan saat ni. Wa iza lam yaf'al zalika, dan apabila dia tidak perbuat demikian itu raja'a du'auhu, nascaya kembali doa tu dilepar klik. Kalau kita berdoa tapi tak sebut nama Nabi, doa tu malaikat lepar klik kita semula, kembali pada kita semula. Tu dia. Amun nak baca satu hikayat, satu kisah daripada orang-orang sulahat, orang-orang soleh. Haka anna wahidan minas sulaha jalasa fatashahada wa nasiya as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه فقام صلى الله عليه وسلم فقال له لما نسيت الصلاة علي يا فلان فقال يا رسول الله اشتغلت بثناء الله وعبادته فنسيت الصلاة عليه. Amo nak cerita satu cerita nak kata kedebe nama Nabi, besar nama Nabi, mulia nama Nabi, dengan nama Nabi sebutan Nabi ini dapat boleh mendedahkan dinding-dinding untuk nak masukkan doa-doa naik kepada langit sana.
Kemudian satu hikayat dan satu cerita hukiya anna wahidan, dihikayatkan satu orang laki-laki minas sulaha, daripada orang-orang yang soleh, jalasa duduklah ia, ya duduk. Duduk apa kita kata? Duduk tasyahud masalah. Fatasyahada, dan mengucap tasyahud ia. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya duduk nyata baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nasiyas salah, ya lupa selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni orang soleh, orang baik. Dalam ketika tasyahud dia duduk tasyahud, ya lupa selawat di atas nabi. Baca dah ana at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Patu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi nyagis lupa selawat atas nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya terlupa. Lupa baca selawat. Fara'a, maka nampaklah ia wahid, seorang laki-laki pada orang saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nampak Rasulullah di mana? Fi naumi, di dalam mimpi. Ya nampak dalam mimpi. Dia semaya baca tasyahud tapi lupa selawat ta Nabi, maka dia tidur malam mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi, faqama, maka bakit bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ni. Faqala lahu, maka Nabi kata dia, Nabi sebeda bagi dia. Sebab tu dia, orang jumpa dengan Nabi ni kena weh dalam dunia ni. Orang boleh temu dengan Nabi ni debeh. Ni tengok dalam ni doa kita, kalau tak sebut Nabi, doa nak dedah masuk di dalam hijab tak boleh. Tapi dah sebut Nabi, doa tu masuk dengan mudah-mudah. Kita nak contoh mudah gana, supaya orang korek borang dah. Kalau borang kalau tanah biasa ya, borang akan kawan dengan kereta tu ngik masuk ke sini. Apabila borang saat ni tu, bila sapa di hijab di dinding ke batuh pa, borang taklah gelebek habis mata-mata. Ya kan? Gelebek tak? Gelebek. Doa kita pun nak gara, dia nak dedah kita tak boleh. Kalau tak selawat ta Nabi, dia nak dedah hijab tu tak boleh. Nak tepuh kita tak boleh. Dia nak dedah gi hijab tu tak boleh. Nak menembus tak boleh. Supaya dengan borang saat ni. Borang saat ni tu, kalau dia saat ni tu mata, dia tu mata biasa, dia nak tembuskan batu hapa tak boleh. Malaikat mata borang, mata ke 1,000 lebih. Mari borang satu tempat ni, dia mata ada batu apa, dia sulus dia ada, dia kaji dengan alat nyuluh dia, ada batu apa sini. Maka mata borang tu dia mahal sikit, pas ngupah dengan mahal sikit. Mata borang dah ada belia. Di mata borang tu ada belia, caman dia borang tu, walaupun mata apa, dia masuk seni-seni. Orang panggil batu apa dengan pet, dengan mata belia, ia halah supaya dengan ular dengan buluh. Ular dia sebut kata buluh, pak kita kata, dia patah lu dah pinggir ya. Supaya tu juga kita doa kita masuk ke selawat ta Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita boleh mendedah dah kan. Jumpa dengan Nabi bakit bang kata nak lima nasita salata alayya ya fulan, kerana apa orang soleh boleh engkau lupakan selawat di atas aku ya fulan. Faqal, maka berkata fulan sani, ya Rasulullah, Rasulullah, ishtaghaltu bisana illahi wa ibadati, aku duk pakai ya Rasulullah, aku duk sibuk kat mana? Bisana illah, dengan memuji ke Allah, wa ibadati, dan beribadat ke Allah. Fanasita salata alaik, fanasitu salata alaih, aku duk pakai bergaduh puji ke Allah, ibadat ke Allah, siapa aku lupanya akan selawat akan dikau Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun kata dia, ama sami'ta qauli, Nabi kata dia dalam mimpi, adakah engkau tak pernah dengar perkataan aku dan sebedaku? Nabi kata dalam mimpi, adakah engkau tak pernah dengar kata aku, al-a'malu mawqufah, bermula amalan tu diberhentikan dia. Amalan tu misalnya kita buat amal, nak ia berhenti situ. Dia ada tahap dia ada dinding dia berhenti situ. Al-a'malu mawqufah
bermula segala amalan-amalan itu diberhentikan dia wadda'awatu dan segala doa-doa itu mahbusatun didiningkan dia dan diteherkan dia, doa-doa diteherkan dia, disekatkan dia hatta yusalla alayya, hingga seorang tu selawat taku. Mumpah dak sianung ben sianung amalan siapa kalau ia tak selawat taku, amalan ia duk berhenti di tengah langit. Orang panggil mu'allaqatun fil hawa, yakni duk tergantung di tengah udara, ia tak naik pergi lek sana langit. Dah. Dan doa punya tak terakat naik pada langit, tak temu ke sana langit. Kerana hingga seorang saat itu kalau tak selawat di atas kau. Mu tak dengar ke kata itu, kata Nabi kepada seorang laki-laki daripada orang soleh, walau na abdan jaa yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya walam yakun fiha salatun alayya ruddat alaihi hasanatu falam yaqbal minha syai'. Masya-Allah. Dan pula Nabi kata dalam mimpi dia lagi, walau anna abdan, dan bubuh kata jikalau ada seorang hamba jaa yang datanglah ia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ia datang itu dengan semua daripada amalan-amalan ahli dunia. Seolah-olah Nabi buat bani dah amalan ahli dunia tu ya ada belaka, amalan semaya ahli dunia pun ya ada, amalan sedekah pun ada, amalan tu amalan ni pun ada, seolah tak amalan ahli dunia tu ada dia belaka. Walam yakun fiha salatun alayya, tapi dalam amalan yo semua daripada sedekah, daripada semaya, tapi tak ada selawat di atasku. Nabi kata ruddat alaihi hasanatu, dibawa pulang balik ke atas dia akan segala kebajikan, maka ditolak, dihantar dia kelik. Mana sebab orang dek jual susu tu lah, mari jual susu kita selege, maka tengok susu tak molek, hantar balik dia kelik, sebab susu tak molek. Supaya ni amalan dia apabila tak sebutkan atasku, tak sebut selawat atasku, maka amalan dia tu dihantar balik. Falam yakbal minha syai', dan pula tidak diterimakan daripada dia. Falam yukbal minha syai', maka tidak diterimakan daripada dia suatu pun daripada amalan. Sebab tu dalam bulan puasa kita kena sebut tah Nabi. Kita baca Quran, kita sebut tah Nabi, kita semaya, kita sebut Nabi, dan kita selawat, kita sebut Nabi, dan pula dalam doa kita kena sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah supaya Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kita. Apa yang kita berdoa, Allah taala terimakan doa-doa kita. Insya-Allah dah. Apa tu amo tak sepanjang dah ni. Nak pergi setara ni pukul 10.30 dah. Insya-Allah. Mau kecek ni pun masa pun lama dah 2 jam, sejam setengah lebih dah siapa. Dekat-dekat 2 jam dah nah. Lepas tu kita haraplah apa yang mau kecek mik daripada awal sampai akhir ni, kita berharaplah kepada orang sini Allah Subhanahu wa taala nak bagi kelebihan. Lepas tu Allah taala capak dalam hati hamba dan hati orang sini, kita pakat-pakat boleh beramal. Lepas tu kita pakat-pakat insah diri, ubah diri. Nah belum daripada bulan Ramadan, kita boleh jagakan semaya kita, salatul Jumaat kita, semaya fardu kita. Jangan semaya sore. Nabi kata dah, siapa dia suka semaya sore, Allah Ta'ala tak terima ke semaya dia. Lepas tu dia tak terima semaya, doa dia pun Tuhan tak terima lah. Apa hajat dia Tuhan tak terima. Gana ni aku duk berdoa Tuhan tak terima, sebab semaya mu Tuhan tak terima. Kerana puasa aku Tuhan tak terima, sebab semaya mu Tuhan tak terima, sebab selawat muntah semana tak Nabi tak ada. Ini salah satu. Lepas tu kalau kita orang menega kena keluar tik zakat tu, dah siapa ho dia, siapa nisak dia, salah satu daripada semaya yang Allah Taala tak terima ialah semaya orang yang tak keluar zakat. Nah, tak keluar zakat. Puasa bagi orang tak keluar zakat pun Tuhan tak terima dah. Semaya pun Tuhan tak terima. InsyaAllah ibu bapa dah yang mana mau kecek sikit sebanyak tu, kita haraplah kepada pokok kita semua, ibu bapa semua, ayah-ayah ibu, daripada awal mau kecek saat ni minta jadi nafas sikit tak apa dah. Malam ni sepatah klik mikir, aku ni masuk dah di dalam 10 golongan ni. Hak semaya rajin sore diri, tak rajin mari masjid, ku semaya pun saja Tuhan tak terima. Ataupun aku ni orang nego semaya tapi tak keluar zakat. Kalau kita boleh ubah, nak masuk Ramadan ni kita ubahlah. Kerana puasa kita Allah Ta'ala sendiri balas. Orang lain nak balas tak boleh dengan puasa kita, sebab pahala puasa sangat-sangat besar. Lepas tu lebih-lebih dekat kita nak buka puasa tu, tak usah beruhigi, tak usah mani.
tak usah mani, beruhigi tak molek nah. Lepas pada zuhur tak molek kita beruhigi kerana makruh, kerana bahu huduh tu. Lepas zuhur tu bahu tak molek mulut kita. Kalau nak kecek pekuk gila hidung tu. Hawa dia moyak tu bahu hai benar. Bahu bagi mulut orang puasa supaya dengan kasturi di sisi Allah. Hawa kasturi nya ngangu nak pergi tak ada berhenti. Jangan. Makna kata mulut kita bahu busuk di hari ni. Tapi akhirat esok tu hai jadi mulut kita bau kasturi. Pas kita tahu segitu dah, janganlah apabila kecek kata jumpa dah. Masalah bau kita ni tu hai balas supaya kasturi, duk tah dunia kecek pun wah nyanyo dia mana selok dengan hatu. Dah katuklah kecek dia tu katuklah sikit dah kan. Sungguh kata mulut kita tu bau kasturi, tapi lepas zuhur tu kurang. Makruh kita saat ni beruh gigi. Lepas tu nak mandi tu bolehlah sekadar-sekadar, tapi jangan duk masuk air hidung, jangan masuk air telinga dan punggung dah. Kalau pasal tu kurang comel menam-menam. Lepas tu dalam puasa kita niat moleklah saja ku puasa bulan Ramadan, nawaitu siyam ataupun nawaitu saum Ramadan lillahi ta'ala ataupun saumu Ramadan. Nah, aku puasa bulan Ramadan tunaikan Allah Ta'ala ataupun jadi wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Kamu dia niat molek tu nak puasa tak berapa hari, kita kena buang belah-belah, kena proses niat kita belah-belah, amal belah-belah. Siapa yang nak pergi rajin baca Quran, kena rajin baca Quran lalaning dah. Dah. Kamu dia orang panggil, nah kita nak boleh baca Quran le puasa, lah ni kena hajar belah-belah dah baca Quran. Insya-Allah di dalam puasa ni kita boleh baca Quran penuh-penuh. Lepas tu kita kena ulai-alik kepada masjid wi banyak. Nah, sebab puasa kita ni ibadah yang tidak jatuh di atas dia oleh perasaan patah manusia, mereka tidak mengetahui ke Allah Taala saja dan orang yang berpuasa. Nah, anak ya atas sebab itulah puasa bagi seorang satu ibadah. Sebab tu ulama kata an-sauma ibadatun la yaqau 'alaiha hawasul ibad fala ya'lamuhu la ya'lamuhu illa Allah was-saim. Nak ya tak ibadat puasa, manusia tak leh rasa. Manusia tak leh nak royak. Malaikat tidak mengetahui lah rasa sedap, rasa letih, rasa penat dengan sebab puasa tidak mengetahui. Malaikat Allah dan pula malaikat orang yang berpuasa saja boleh tahu rasa itu. Kau mana hak sedap sekali, yakni ketika kita nak berbuka puasa tu, dia berasa nikmat sekali ketika tu. Bagi orang tak biasa puasa, dia tak boleh nak royak nikmat buka puasa tu macam mana. Sebab tu lah ulama ta annas-sauma i'lam annas-sauma ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad fala ya'lamuhu illallah was-saim. Sebab tu orang panggil ibadat puasa, dikata puasa ni ibadatun bainar rabb wal 'abdi. Puasa-puasa ni satu ibadat, satu persembahan yang ada di antara Tuhan dan antara hamba saja dah. Antara Tuhan dan antara hamba saja. Insya-Allah dah. Hak mana mau kecek awal sampai akhir, hamba kalau ada salah silap itu daripada hawa nafsu hamba sendiri. Kalau wasah tak boleh ambil gapo itu daripada hawa nafsu. Adapun hak boleh ambil, boleh beramal, boleh buat fikir, itu daripada daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hidayah dan pimpinan daripada Allah dan pula petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Patut sekadar tu dulu amarah maafan daripada hujung rambut sampai hujung kaki dan pula daripada kanemo sampai kaki rambut. Nah, harap maaf pada orang sini kalau ada terkasar dan pula tersinggunglah ke hati-hati orang sini, sama ada ibu dan bapa, hadirin hadirat. Amba harap kemaafan sebab amba sendiri pun bukan daripada ahli penceramah, bukan daripada ahli pensyarah, bukan daripada tok guru besar apa pun bukan. Cuma kita mari ni nak menghidup, nak mengihyatkan al-ilmi, nak memperhidupkan ilmu, dan pula nak mengihyat, nak memperhidupkan majlis-majlis ilmu, dan nak memperhidupkan majlis-majlis muzakarah, dan pula kita nak buat apa cadangan kita untuk bulan Ramadan ini. Semaya kita lagu mana Tuhan terima, puasa kita lagu mana Tuhan terima. Kita nak pakat mikir masing-masing. Dah, sekadar tu dulu. Kama dia kata wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.